Assalamualaikum dan hai semua. Okay, sekarang kita akan sambung lagi tajuk wang, iaitu tentang diskaun, bil, rebat dan invoice. Okey, awak juga boleh tengok tentang diskaun, bil, rebat, invoice ni dalam buku teks tahun 6 muka surat 71. Okay, sekarang cikgu akan terangkan satu persatu maksud untuk setiap kataan itu. Okey, yang pertama kita akan belajar tentang diskaun. Okey. Dalam buku teks ayat dia panjang, tapi untuk mempermudahkan awak nak faham, cikgu buat singkatan sahaja. Diskaun ni maksudnya potongan harga. Okey, bila harga ni dipotong atau kita dapat diskaun, maksudnya kita bayar harga tu adalah semakin murah. Okey. Sebagai contoh, soalannya adalah rajah di bawah menunjukkan harga sebuah peti sejuk. Okey. Ini adalah peti sejuk. Harganya adalah RM1,280. Okey, peti sejuk itu dijual dengan diskaun sebanyak 20%. Okey. Peti sejuk ni harga asalnya adalah RM1,280. Lepas tu kedai tu buat diskaun, kurangnya akan harga potongannya adalah 20%. Okey, soalan dia, berapakah harga peti sejuk itu selepas diskaun? Okey, macam mana cara nak kira dia? Okey, seperti yang kita faham, diskaun tu maksudnya adalah potongan harga. Okey, ni adalah 20% potongan harga. Kalau 20% adalah diskaun, maksudnya harga kita bayar tu adalah 80%. Macam mana kita dapat 80%? Okey. Kalau awak tengok sini, 20% tu maksudnya adalah 20/100. Maknanya 20 daripada 100. Okey. Pelengkap bagi 20/100 adalah, kita ambil je 100 tolak 20. Okey. Bila 100 tolak 20, kita akan dapat 80. Okey, 80 ni lah yang kita bayar. Okey, jadi untuk kita kira harga peti sejuk selepas diskaun, kita tak perlu ambil 20% ni. Kita terus ambil pelengkapnya, iaitu 80%. Okey, jadi 80% daripada harga asalnya. Okey. Jadi cara kira dia sama je macam sebelum ni. Kita tukarkan pada pecahan. 80% ni maksudnya per 100 darab RM128 sifar. Okey, boleh? Okey, lepas tu macam biasa tengok, kalau dia ada yang sifar-sifar tu, tengok sama ada boleh potong ke tak boleh potong. Okey, nak potong sifar mestilah ikut pasangan atas dan bawah. Okey, kat sini ada satu atas, okey, bawah tu, atas, bawah. Okey. Jadi yang tinggalnya hanyalah 8 darab RM128. 8 darab RM128. Okey, kita pun boleh darab macam biasalah. Sebab ni satu digit je, jadi kita guna bentuk lazim biasa. 8 darab 8 64. 8 darab 2 16. 16 tambah 6 22. Atas. Seterusnya 8 darab 1 8. 8 tambah 2 10. Okey. Jangan lupa jawapan ni adalah unit RM ataupun diminta harga. Bila harga mestilah letak RM kat depan dia. Wajib tulis. Okey, jadi selepas diskaun, harga bagi peti sejuk ni adalah RM1,024 sahaja. Okey, kalau ikutkan harga asal dia RM1,280. Kita dah tolak potongan harga ni, diskaun ni 20%. Kita hanya perlu bayar sebanyak RM1,024 sahaja. Okey, itu adalah tentang diskaun. Okey, untuk diskaun ni awak biasa tengok di pasar raya, ada banyak dia tulis. Biasanya jual baju, barang-barang
alat-alat tulis ke, biasa baju lah, pakaian. Yang paling tinggi pun 90%. Okey, kadang-kadang contohnya ada yang diskaun 10%, 15%, 50%, 80%. Okey, untuk makluman awak, diskaun tu maksud dia potongan harga. Jadi apabila peratus diskaun ni semakin besar, maksudnya dia potong semakin banyak harga tu. Okey, jadi harga barang awak tu semakin murah lah. Tapi biasanya jarang lah ada 80% ni. Biasanya 15%, 10% macam tu je. Okey. Lagi satu, dia tak akan ada 100% lah. Kalau 100%, maksudnya harga barang tu free je lah. Dia tak kira potongan harga dah tu. Okey. Seterusnya kita akan belajar tentang bil. Okey. Bil tu apa? Okey, untuk senang nak faham, kalau dalam buku teks ada juga dia tulis maksud bil ni. Boleh tengok dalam buku teks. Tapi untuk senang sikit awak nak ingat, awak hanya perlu tahu bil ni adalah bermaksud penyata bertulis. Ataupun lagi senang, resit. Bila awak beli barang tu, bayar dekat cashier, awak akan dapat resit bayaran tu. Tu adalah bil. Atau kita biasa sebut sebagai resit je. Okay, bil ni kita akan dapat selepas kita bayar. Kalau kita belum bayar, kita tak akan dapat bil lagi. Lepas bayar baru dapat bil. Okey. Boleh faham maksud bil lah? Okay, sekarang kita akan jawab contoh soalan supaya lebih senang lagi awak nak faham macam mana cara nak jawab soalan yang melibatkan bil. Okey, soalannya, rajah di bawah ialah bil yang tidak lengkap bagi barang yang dibeli oleh Puan Yati. Okey, Puan Yati ada beli biskut, beras, susu tepung. Okey, dia beli 3 barang. 3 jenis barang. Okey. Awak kena tahu baca jadual ni. Tengok macam sini biskut dia beli kuantiti ni maksudnya bilangan. Kadang-kadang dia tulis kuantiti, kadang-kadang dia tulis bilangan. Okey. Jadi biskut ni dia beli sebanyak 7 paket. Okey. Maksud kat sini nanti harga 1 unit. Maksudnya satu bungkus tu, sepaket biskut tu berapa ringgit. Yang hujung ni harga ni menunjukkan 7 paket tu berapa harga. Ni yang paling hujung. Dia baca dia dari tepi ni. Tengok jadual ni. Okey, yang kedua beras. Beras Puan Yati ni beli sebanyak sepaket sahaja. Okey, harga seunit belum letak. Jumlah harga untuk sepaket beras pun belum letak lagi. Okey, lepas tu susu tepung. Susu tepung ni Puan Yati beli sebanyak 3 tin. Okey, 3 tin. Okey, 1 tin harga dia adalah RM13.50. Tu untuk 1 tin. Okey, jadi untuk ketiga-tiga tin, kita akan ambil RM13.50 ni, harga seunit ni. Kita akan darab dengan bilangan dia 3. Okey, sini kita akan darab. Kita akan dapat RM40.50. Okey, boleh? Okay, ini sebab harga 1 unit. Okey, jadi kat jadual ni dia dah bagi jumlah, iaitu RM110.50. Okey, yang dia belum bagi ni untuk maklumat biskut dengan beras sahaja. Okey, jadi jumlah harga biskut adalah sama dengan harga beras yang dibeli. Okey, biskut dengan beras. Jumlah harga maksudnya kat sini. Sini dengan sini jumlah dia akan sama nanti. Bilangan yang sama, nombor akan sama. Okey, soalan A. Berapakah harga sepaket biskut itu? Okey. 1 paket biskut. Okey, yang pertama, macam mana kita nak buat dia? Kita tengok kat sini dia dah bagi jumlah besar, jumlah untuk semua barang, iaitu RM110.50. Okey, kita tolak dulu dengan nilai yang kita dah tahu ni. Nilai 3 tin susu tepung. Okey, jadi kita akan dapat
RM110.50. Tolak RM40.50. Okey. Kita akan dapat harganya adalah RM70. Okey, RM70 ni harga apa? Okey, RM70 itu adalah harga bagi apa tadi? Bagi 7 paket biskut. Okey, ini adalah harga bagi 7 biskut, 7 paket biskut dan 1 paket beras. Maksudnya hasil jumlah semua ni untuk 7 biskut dan 1 beras adalah RM70. Okey, masih ingat lagi tadi kita baca. Kita kata sini dia ada tulis jumlah harga biskut adalah sama dengan harga beras yang dibeli. Maksudnya 70 ni kita akan bahagi dengan 2. Sebab ada 2 barang kat sini, 2 jenis barang. Okey, bukan bilangan, bukan kuantitinya, kita tengok jenis barang. Ada 2 jenis. Jadi 70 bahagi 2. Okey, 2 darab 3, 6. Okey, jadi harga untuk 7 paket biskut adalah RM35. Dan 1 paket beras adalah RM35 juga. Okey, boleh? Jadi soalannya, dia kata nak berapakah harga sepaket biskut itu? Okey. Sepaket biskut. Macam beras, dia dah 1 paket. Jadi kita boleh tulis sini 35. Tak payah kira dah. Okey. Okey, macam cikgu beritahu tadi, sini kuantiti darab dengan 1 unit. Ni darab, kita akan dapat jumlah harga kat ujung ni. Okey, bila dah ada harga kat ujung ni, kuantiti pun dah ada. Kita nak cari harga seunit, kita mestilah bahagi. Okey, ambil yang ujung ni, harga ni 35 bahagi dengan 7. Okey, 35 bahagi 7. Okey, sifar 7. 7 darab 5 jadi 35. Okey, ini adalah harga bagi 1 paket biskut. Sama dengan RM RM5. Boleh faham? 7 darab 5, 35. 35 bahagi 5, 7. Okey? Boleh? Okey, jadi soalan A jawapannya adalah RM5. Okey. Seterusnya soalan B. Okey, soalan B. Rebat RM5 diberikan untuk setiap pembelian 50 ke atas. Berapakah jumlah rebat yang diterima oleh Puan Yati? Okey, soalan rebat ni kita akan buat kemudian sebab kita akan belajar dulu masuk rebat. Okey, soalan dia gabung terus. Okey, tak apa, kita akan tengok lepas ni. Okey, kita akan tengok maksud rebat dulu. Okey, rebat. Okey, rebat ni maksud dia adalah potongan ataupun pemulangan. Okey, ni cikgu dah ringkaskan. Okey, dia lebih kurang macam diskaun, iaitu dia akan potong harga. Tapi rebat ni dia berbeza sikit, dia ada syarat dia. Nanti cikgu akan terangkan macam mana contoh syarat tu. Okey, lepas tu dia sama juga macam diskaun. Bila ada rebat ataupun bila ada diskaun, okey, kita akan bayar dengan harga yang lebih murah. Okey, sebab dia ada potongan harga. Okey, sebagai contoh, rajah di bawah menunjukkan harga sebotol sabun cecair pencuci. Okey, macam Dynamo tu, harganya adalah RM23.90. Okey, seorang pembeli akan diberi rebat, ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita panggil rebate. Okey, sebanyak RM2 untuk setiap pembelian 3 botol. Okey, kalau dia beli 3 botol, dia akan dapat
rebat ataupun potongan harga sebanyak RM2. Okey, syarat dia maksudnya kena beli 3 botol. Kalau dia beli 2 je tak dapat. Beli 1 pun tak dapat. Dia mesti 3 baru dapat rebat RM2. Tu yang cikgu kata syarat dia tadi tu. Okey, berapakah jumlah bayaran untuk 10 botol sabun cecair pencuci yang sama itu? Okey. Jadi macam mana nak jawab soalan ni? Okay, cikgu akan terangkan secara terperinci dulu supaya awak senang, takut ada yang tak faham. Okey. Sebagai contoh, dia kata kita nak beli 10 tadi. Okey, jadi kita ada, cikgu akan susun dia dalam kumpulan 3-3 sebab syarat dia 3 tadi. Okey, jadi sini 3 4, 5, 6 7, 8, 9 10. Okey, kenapa cikgu susun 3-3? Sebab dia kata setiap 3 botol akan dapat rebat RM2. Yang ni tak ada rebat lah untuk yang kumpulan ni sebab dia tak cukup 3. Okey. Jadi kalau ikutkan harga asalnya adalah RM23.90. Darab 3. Darab 3. 3. Ni darab 1 je lah sebab dia ada 1 botol je. Okey. Okey, lepas ni awak akan darab nanti. Okey, RM23.90 darab 3 kita akan dapat RM71.70. Ni pun sama. Yang ni RM23.90 lah sebab dia 1 je. Okey. Setakat ni boleh faham? Okey, bulat-bulat ni botolnya. Cikgu tulis bulat je. Okey. Sebab dia kata kalau 3 botol akan dapat rebat ataupun potongan harga sebanyak RM2. Okey, jadi daripada harga RM71.70 ni kita akan tolak RM2. Setiap 3 botol akan tolak RM2. Yang ni boleh tolak ke? Yang ni tak boleh tolak sebab dia tak cukup 3 botol. Okey, jadi harga sini kekal RM23.90. Okey, jadi selepas kita tolak RM2 untuk setiap ni, kita akan dapat harga dia adalah RM69.70. Ni kita akan ambil harga ni je. Okey. Boleh? Okey, seterusnya macam mana nak buat dia? Kita akan tambahkan semua nombor ni. Yang cikgu letak dalam kotak ni. Maksudnya RM69.70 tambah RM69.70 tambah RM69.70 tambah RM23.90. Okey, kita akan tambah dekat sini. Ataupun awak nak darab terus pun boleh. Darab 3 sebab ada 3 yang sama. RM27, RM28, RM29, 6 3, 18, 19, 20. Okey, sini. Lepas tu kita akan tambah yang ni. Okey. Jadi jumlah harga yang awak perlu bayar untuk 10 botol sabun cair lepas kita dah tolak rebat tu adalah RM233. Okey. Ini ada cara panjang sebab cikgu terangkan satu-satu. Okey. Ada cara yang lebih ringkas. Cikgu nak awak tengok dan kalau boleh guna cara yang lebih ringkas ni sebab lagi cepatlah. Okey. Yang pertama tadi dia kata harga satu pencuci ni adalah RM23.90. Okey, jumlah dia nak beli semua adalah sebanyak 10 botol. Jadi kita terus ambil RM23.90 darab 10. Okey, macam yang kita tahu darab 10 tak perlu buat bentuk lazim
Sebab kita boleh gerakkan titik. Okey, kalau darab kita akan bergerak ke kanan sebanyak sekali sebab satu sifar. Jadi dia akan dapat RM239. Sifar belakang tak perlu letak lah sebab tak ada nilai pun. Okey, ni adalah harga untuk 10 botol pencuci ni. Okey, dia kata kalau 3 kumpulan 3 botol akan dapat rebat sebanyak RM2. Maksudnya dia akan potong sebanyak RM2 untuk setiap 3 botol. Jadi nak tahu berapa potongannya, kita ambil jumlah botol yang kita beli ni. Okey, jumlah botolnya adalah 10 botol. Okey, kita tolak dengan 3 sebab syarat dia 3. Tolak 3, 10 tolak 3, 7. Okey, tolak 3 lagi sampailah dah tak boleh tolak 3. 7 tolak 3, 4. Okey, boleh lagi tolak 3. 1. Okey, 1 dah tak boleh tolak 3, dia tak boleh tolak lagi lah. Okey, sekarang kita kira ada berapa kali 3 ni. 1, 2, 3. Okey, ada 3 kali 3 botol. Okey, jadi untuk setiap 3 botol kita akan kurang harga sebanyak RM2. Jadi sini RM2, RM4, RM6. RM2, RM4, RM6, ada 3 kali. Jadi kita akan tolak RM6. Boleh? 2, 3, 9 tolak 6. Okey, jadi jawapannya adalah RM233. Okey, sama je. Ni untuk bagi awak faham tadi je. Nanti kalau nak buat latihan, awak guna cara ni lah. Sebab kamu dah faham tadi kan. Lebih cepat lagi yang ni. Okey, boleh? Okey, sekarang kita tengok contoh yang tadi. Soalan yang sambungan untuk yang bil tadi. Ada pasal rebat. Sebab kita dah belajar pasal rebat ni. Okey, soalan yang B tadi. Yang pasal biskut beras dengan susu tepung tadi. Okey. Rebat RM5 akan diberikan untuk setiap pembelian RM50 ke atas. Berapakah jumlah rebat yang diterima oleh Puan Yati? Okey. Tadi Puan Yati beli okey, jumlah harga ni adalah sebanyak RM110.50. Okey, kita nak tengok dalam RM110.50 tu ada berapa kali RM50? Sebab syarat dia 50. Ni syarat dia. Pembelian 50 ke atas akan dapat, dia akan tolak RM5. Jadi soalan dia yang kita kena tahu, dalam jumlah harga ni ada berapa RM50? Ada berapa kali RM50? Yang tu kita nak kira. Jadi macam yang tadi, macam yang kita buat rebat tadi, yang ni tadi 3 tolak 3 tolak 3 kan. Sampailah dah tak boleh tolak 3. Yang ni kita kena tolak 50 lah. Sebab syarat dia 50 untuk setiap pembelian RM50. Jadi kita ambil 110 ni tolak RM50. Okey. Kita dapat RM60.50. Okey, masih lagi boleh tolak 50. Okey, kita dapat RM10.50. RM10.50 dah tak boleh tolak 50. Jadi sampai sini je kita boleh tolak. Okey, lepas dah siap tolak macam ni, kita akan kira berapa kali 50 yang ada dalam RM110.50 ni. Okey. Sekali, 2 kali. Okey, ada 2 kali. Okey, jadi untuk setiap 50 ni dia akan tolak sebanyak RM5. Jangan tolak 50 pula. 50 ni syarat dia sahaja. Rebatnya adalah sebanyak RM5. Okey, jadi soalan dia, berapakah jumlah rebat yang diterima oleh Puan Yati? Okey, dekat sini dia akan tolak sebanyak RM5. Sini akan tolak RM5. Jadi 5 tambah 5 sama dengan RM6.
RM10. Ni jumlah rebat yang diterima oleh Puan Yati. Potongan yang diterima. Okey, boleh? Okey, yang terakhir untuk topik yang kali ni, kita akan belajar tentang invoice. Okey, tentang invoice. Invoice ni lebih kurang juga macam bil, sebab dia ada maklumat barangan ataupun perkhidmatan, sama je, mana-mana maklumat. Maksudnya ada detail tentang berapa kuantiti, jenis barang, harga seunit, harga, jumlah harga. Okey, sama macam bil juga, cumanya invoice ni kita dapat sebelum kita buat bayaran. Maksudnya kalau tengah kita nak order barang dengan mana-mana syarikat, kita akan dapat invoice dulu. Lepas dapat invoice tu, kita bayar dulu, baru dapat bil. Maksudnya beza dia adalah bil selepas bayar, invoice adalah sebelum bayar. Kita akan dapat invoice dulu. Kita akan tahu berapa jumlah yang kita perlu bayar. Macam bil tu berapa yang kita telah bayar tadi. Okey, boleh bezakan ya? Okey, jadi soalannya contoh adalah lengkapkan invoice di bawah. Okey. Dalam invoice ni dia akan ada maklumat macam nama syarikat tu, alamat, nombor invoice. Okey. Lepas tu ini yang paling penting lah. Okey, ada kuantitinya. Ada barang, harga seunit, harga untuk ni. Okey, jadi invoice ni menunjukkan kita beli majalah, okey, sebanyak 80 majalah. Okey. Harga satu unit majalah tu adalah RM6.50. Okey, dia suruh kita lengkapkan invoice. Jadi, kita kira je lah. RM6.50 darab dengan 80. Untuk tahu yang ni. Okey. Kita buat 8 dulu. 8 darab 6, 48. 52. Okey, sifar jangan lupa belakang ni. Apa? Letak sifar. Okey, dari belakang sekali titik. Ni pun sama, sekali titik. Okey. Jadi untuk harga 80 majalah adalah RM520. Kita tulis siap-siap dalam tu. Okey, boleh? Okey, seterusnya kotak pensel. Harga satu kotak pensel adalah RM8.40. Dia beli sebanyak 50 kotak pensel. Sama juga kita akan darabkan dia. Okey, RM8.40. Cikgu tak ambil sifar belakang sebab tak ada nilai. Darab dengan 5 dulu. Letak sifar belakang ni. Ni pun tak sifar belakang. Tengok titik dari belakang sekali. Belakang sekali. Okey, jadi harga untuk 50 kotak pensel adalah RM420. Okey, boleh? Okey. Lepas tu dalam invoice ni dia ada bagi diskaun. Okey, diskaun niaga dia tolak sebanyak 10%. Okey, sebelum nak tolak 10% tu kita kena tengoklah berapa hasil tambah dua ni tadi. Hasil tambah ni dalam kotak kita letak ni. 520 tambah 420. Okey, RM940. Okey, tapi ni adalah harga sebelum tolak diskaun niaga tu. Okey, nak tahu jumlah diskaun niaga. Okey, sebab dia nak tulis 10% kat sini, nak lengkapkan. Okey, kita buat 10/100 daripada 940. Okey. Sama dengan RM94. Okey, terus isi dalam ni. Okey. Jadi jumlah yang perlu dibayar ni sepatutnya kita bayar RM940, tapi ada diskaun sebanyak 10% iaitu RM94. Kita tolak je lah untuk tahu jumlahnya. 940
tolak 94. Okey, jadi jumlah yang kita perlu bayar selepas tolak diskaun niaga sebanyak 10% adalah RM846. Boleh? Okey. Contoh kalau dia tak suruh lengkapkan ni, dia buat soalan dalam bentuk lain, kita kena tahu macam yang cikgu ajar tadi, awal-awal tadi. Dia dah kata diskaun ni adalah 10%. Okey, contoh kalau soalan tu nak terus tanya jumlah perlu dibayar. Tak perlu buat macam ni. Terus ambil 90% darab 940 terus. Sebab kita nak jumlah yang dibayar sahaja. Tapi oleh kerana soalan ni dia minta kita lengkapkan jadual invoice ni, jadi kita kena kira lah. Okey, boleh? Untuk yang seterusnya kita akan belajar tentang aset, liability, faedah dan cukai perkhidmatan. Okey, lepas dah belajar benda tu, kita dah habis tajuk wang. Okey, jadi kita akan sambung dalam grup kita.